Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tuan Imam, pengurusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, limpah kurnia Allah, pada malam ni kita dapat berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, seperti mana yang dibincangkan bersama EJK Masjid, malam ini kita akan membahaskan tentang persiapan untuk kita menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa dia persiapan yang kita kena buat supaya Ramadan yang Allah Ta'ala akan anugerahkan kepada kita, insyaAllah panjang umur kita nanti, kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tapi kalau masuk tanpa bekal, tanpa persiapan, sia-sia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya nak mulakan dengan satu riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Anas, Nabi SAW bila masuk saja bulan Rejab, dah berlalu dah Rejab, dan semalam sudah berlalu nisfu Syaban, dan hari ini sudah masuk 16 Syaban. Bila masuk je bulan Rejab, kata Anas bin Malik, di antara doa yang Nabi baca apa dia? Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ada beberapa riwayat, tapi riwayat ini menyebut Nabi berdoa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatkanlah bagi kami dalam bulan Rejab ini dan bulan Sya'ban yang akan menyusul tiba, dan berkatkan juga untuk kami sampai dalam bulan Ramadan nanti. Nak bagi tahu, kata Nabi SAW suruh kita sebagai umat dia, bila masuk je bulan Rejab, kena ada kerinduan, ada kecintaan, ada rasa kesungguhan, ada rasa seronok nak dapat Ramadan. Tak ada orang dia tak seronok Ramadan. Apa bukti dia? Kita akan baca hadis ini. Nabi suruh kita ni bila masuk bulan Rejab, ada rasa tu, rasa apa? Rasa surur, rasa seronok, rasa gembira, rasa tak sabar. Macam tu. Tuan-tuan, kita selalu dengar ustaz-ustaz ceramah sebut. Disebut dalam banyak riwayat. Di antara doa para salafus salih yang disebut dalam riwayat At-Tabrani, juga disebut oleh Abu Nu'aim dalam Al-Asbahani. Antara doa yang para salafus salih baca, Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah,
sejahterakanlah aku untuk dapat Ramadan. Bukan semua orang dapat. Dan bukan semua orang yang dapat Ramadan, masuk dia pula dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Bukan semua. Bukan semua pula orang yang melalui Ramadan dan berlalulah sebulan Ramadan, kemudian keluar daripada bulan Ramadan, Allah berkenan dekat dia, Allah ampun dia, Allah rahmati dia. Bukan semua. Maka salafus soleh di antara doa yang mereka selalu baca, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li. Ya Allah, sejahterakanlah aku untuk aku sampai dapat bulan Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan untuk aku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah amalan yang aku akan buat dalam bulan Ramadan nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama-ulama, para salafus salih, bahkan para sahabat Nabi, bila berlalu bulan Ramadan, 6 bulan disebut dalam kitab. 6 bulan disebut. Mereka akan doa apa? Ya Allah, terimalah amalan kami. 6 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. 6 bulan doa, ya Allah, terimalah amalan kami bulan Ramadan itu. Kemudian 6 bulan lagi sebelum nak dapat Ramadan, ni kira lagi 16 hari, lagi 14 hari je. 6 bulan dah. 6 bulan lagi nak dapat Ramadan, salafus soleh akan doa yang tadi kita baca. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku, sampaikanlah aku, sihatlah tubuh badanku, panjangkanlah umur aku, biar aku ada peluang untuk jumpa Ramadan tahun ni. Ada orang dia masuk bulan Rejab, bulan Ramadan tak sedap ni, tak sedap. Dia tak sedap kata nak masuk bulan puasa tu. Bila orang kata nak puasa dah, terkejut. Pasal apa? Payah dia dah. Ada orang dia payah dengan bulan Ramadan ni, dia payah. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis yang lain, ada 2 golongan. Bila dapat bulan Ramadan ada 2 golongan. Satu, Nabi kata, ma marra bil mu'minin. Ini Nabi sumpah sebelum tu. Nabi bersumpah dengan satu sumpah. Nabi kata, ma marra bil mu'minin syahrun khairul lahum minhu. Tidaklah berlalu, tidaklah berlalu satu bulan kepada orang beriman yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Satu, khair, dia rasa baik bulan ni. Wala bil munafiqina syahrun syarrul lahum minhu. Dan satu golongan lagi, Nabi tak sebut kafir, Nabi sebut munafik. Munafik ni apa? Pakaian luar Islam, tapi dalam tak. Dan tidaklah berlalu satu bulan yang paling tak seronok, paling tak elok, paling buruk, paling dia benci, paling dia tak suka, ialah bulan Ramadan. Siapa dia? Munafiqin. Sebab tu kita tuan-tuan bila nak masuk bulan Ramadan, muhasabah. Ulama kata, aku ni seronok ke tak seronok? Kerana Nabi SAW bersumpah, wala bil munafiqin syahrun syarrul lahum minhu. Tidak ada satu bulan yang lebih tertekan pada dia, lebih dia tak seronok, lebih dia rasa benci, lebih benda ni buruk bagi dia, iaitu melainkan bulan Ramadan bagi dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ni tuan-tuan, bulan istimewa. Dia satu bulan yang Allah Taala anugerah. Sebab tu ulama kata Allah anugerah. Apa maksud anugerah? Tidak semua orang dapat bulan Ramadan. Kemudian orang yang dapat bulan Ramadan, tidak semua yang Allah Ta'ala rahmati dia untuk di dalam bulan Ramadan. Maka tak heran kita buka kitab-kitab para alim ulama menyebut, para salafus salih untuk menghadapi Ramadan dari segi spiritual, dari segi rohani, dia sudah prepare 6 bulan. 6 bulan prepare. Allahumma sallimni li Ramadan.
6 bulan prepare. Sebab tu insya-Allah tuan-tuan, ceramah kita ni tak panjang mana, tapi nak sebut 4 benda lagi. Last sekali kita akan simpulkan persiapan menghadapi Ramadan 4. Yang pertama dari segi ruhiyah, ruh kita. Yang pertama. Yang kedua dari segi fikriyah, dari segi ilmiah, dari segi ilmu. Cukup lagi bekal nak masuk bulan Ramadan. Yang ketiga dari segi jasadiyah, dari segi jasad, sakit pun payah. Susah tuan. Nak kena cucuk sana, nak kena makan ubat, tak boleh, susah. Dari segi jasadiyah pun kena prepare. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang bersiap untuk Ramadan ni, seperti mana para salafus soleh, mereka akan prepare 4 ni. Dari segi ruh, mereka akan jaga. Dari segi ilmu, sudah pasti. Dari segi kesihatan pun mereka jaga. Tuan-tuan, Ramadan ni bulan yang dari segi fizikal kita kena kuat. Kita nak tarawih, kita nak bertadarus, kita nak qiyam, kita macam-macam. Kita nak keluar pergi bantu orang, itu Ramadan. Dari segi jasadiah kena kuat. Dan yang keempat, hak ni jarang kadang-kadang orang cakap. Agak apa tuan-tuan? Yang keempat, kena prepare. Dari segi maliyah, dari segi harta. Apa maksud dia? Kalau orang tu dia ada ruh untuk dia sampai bulan Ramadan, kalau orang tu dia cukup ilmu dengan ilmu yang berkaitan Ramadan, kalau orang itu dia rindu untuk dapat bulan Ramadan, dia sudah bersiap untuk menghadapi Ramadan apa dia? Harta yang banyak. Bukan nak pergi bazar Ramadan. Tuan-tuan jangan salah sangka pula. Duit kena banyak. Tuan-tuan tahu, ada orang yang dia dapat benda ni, dia sudah prepare dah. Saya jumpa satu hamba Allah. Tahun lepas, dia boleh sediakan 100 kampik beras, 5 kilo. Tahun ni, insya-Allah Ustaz doa kat saya nak bagi 300. Tak mau sebut siapa. Orang faham. Orang yang faham nak dapat Ramadan ni dia ni. Sebab kita baca dalam hadis Nabi SAW, sahabat kata apa? Nabi SAW manusia yang paling pemurah dalam bulan Ramadan. Paling pemurah. Dan kalau kita tak baca hadis pun kita selalu dengar dah. Ia kata Nabi SAW, bila menempuhi bulan Ramadan Al-Mubarak, Nabi ialah satu manusia yang cukup pemurah. Ajwadun nas. Nabi nak bagi. Dan itulah yang di-apply, dipraktikkan oleh para sahabat Nabi. Sebab tu tuan-tuan, akhir nanti kita akan buat kesimpulan insya-Allah. Tuan-tuan, tak lambat lagi. Tak terlambat. Ada 14 hari lagi lebih kurang. Tuan-tuan ada masa untuk siapkan benda ni. Allah tuan-tuan tu saya fikir banyak. Kalau tak boleh banyak, sikit-sikit. Saya tu ni tak banyak lah boleh bagi. Contoh, saya bolehlah nak sumbangkan buah tamar kot dekat orang-orang susah, buka puasa. Okey. Saya tak boleh dapat banyak. Saya nak cari 20 orang je fakir miskin. Saya pergi beli beras kat sekampit RM13, kat 5 kilo tu. Saya beli gula abang 2 paket. Saya belilah minyak masak sepaket 2. Buah dalam tu, buah sardin ke apa patut. Modal untuk per head tak sampai RM25. Saya nak bagi dekat 10 orang, dekat 15 orang. Tak banyak. Tapi Ramadan punya pasal, betul kena prepare benda ni. Tiap-tiap orang kena ada jiwa tu. Jiwa nak bagi. Betul, jangan seronok tengok orang bagi je. Kita tu 4 benda. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mukadimah tu. Maka itu Nabi SAW sebut, orang munafik dia tak suka dengan bulan Ramadan, dia tak suka. Kerana apa? Kerana dia Ramadan ini bagi dia kesempitan. Banyak benda dia tak boleh buat. Sebab tu kita nak puasa ni tuan-tuan, kena ada benda-benda yang saya sebut tadi. Baik, yang pertama, dari segi roh. Dalam Quran yang selalu kita baca, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Baqarah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tuan-tuan boleh sambung. Selalu baca, khatib baca, imam baca, pentazkirah baca. Tuan-tuan, ayat ni menjadi ayat yang selalu kita dengar bila masuk bulan Ramadan ni. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat sebelum kamu. Akhir tu Allah sebut apa? La'allakum tattaqun. Supaya capai darjat takwa. Tuan-tuan tahu takwa ni apa? Tu yang kata persiapan ilmu tu kena ada. Kalau tidak, sebulan Ramadan penat tuan-tuan. Tuan-tuan kita kalau kerja lah sampai sebulan tak ada gaji. Tak boleh bayar. Kerja tak ada apa. Tak dihargai, tak ada gaji, tak ada apa. Sebab tu kita nak masuk bulan Ramadan, kena ada bekal ni. Nak capai kepada darjat takwa, yang pertama kena ada persiapan apa? Persiapan yang saya sebut tadi, yang pertama sekali, roh, iman. Maka nak dapat yang tu, kena ada persiapan ilmu yang kedua. Baik, saya nak kongsi sikit je. Apa dia takwa? Kerana kalau kita tak tahu, tuan-tuan, takwa kita tak tahu, macam mana kita nak capai? Kita masuk sekolah, apa yang kita nak dapat di sekolah? Kita tak tahu nak dapat apa. Kita masuk universiti, kita tak tahu nak capai apa. Macam mana kita nak capai? Allah sebut dalam Quran, melalui bulan Ramadan, untuk capai takwa. Kalau orang tanya, apa dia takwa? Tak tahu. Mungkin kita boleh jawab, takwa takut pada Allah. Takat tu je kan kita boleh tahu? Takut tak kita pada Allah? Dosa dah buat juga. Makna dia hak kita sebut tadi itu apa dia? Tak cukup bekal kita untuk kita masuk Ramadan. Mulut saja boleh sebut takwa takut pada Allah, tapi tak capai. Pasal apa tak capai? Kerana ingredient, kandungan untuk capai pada takut tu tak ada. Tuan-tuan nak buat gulai rempah, bawang, tak ada, tak lengkap. Tak jadi. Tuan-tuan sebut je gulai kepala ikan. Tapi bila makan, tak jadi. Tak ada pencah tu. Baik tuan-tuan, saya sebut beberapa saja. Talq bin Habib Al-Anazi rahimahullahu ta'ala mentarifkan taqwa. Ini saya ambil, saya kira-kira dalam banyak-banyak, ini di antara yang disimpulkan semua. Taqwa, kata Imam Talq bin Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah. Taqwa ni ialah satu orang yang boleh buat amalan ketaatan kepada Allah dengan nur daripada Allah. Susah kita nak ulas tu. Tuan-tuan boleh sembahyang, yang ni kerana ala nurin minallah. Tuan-tuan besok ni bertarawih ala nurin minallah. Tuan-tuan melalui puasa di siang hari, tahan lapar dahaga daripada sebagainya, ala nurin minallah. Tuan-tuan boleh keluarkan harta untuk infak kepada fakir miskin, ala nurin minallah. Tarju sawaballah, mengharapkan balasan pahala daripada Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah. Tapi sebelum itu, an ta'mala bi ta'atillahi ta'ala ala nurin minallah. Sebab tu tuan-tuan, saya nak simpulkan macam ni je. Berapa ramai orang puasa tapi dia tak boleh tinggal maksiat. Nampak tak? Dia tak makan, dia tak minum, dia bangkit sahur macam orang lain, dia di tempat kerja ngumpat orang. Tu kita kena faham tu. Puasa itu bukan yang tu saja. Puasa yang kita buat ni, ingat baik-baik, taat yang kita buat ni ala nurim minallah. Kalau Tuhan tak bagi, lapar sepanjang hari. Puasa wisal sambung terus, tak buka pun tak ada. Berapa ramai orang bayang tunggu terbalik.
tapi maksiat tak boleh tinggal. Sedangkan Quran kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kalam ulama ni tinggi ni. Kita semayang 20 tahun, 25 tahun, maksiat hak kita selalu duk buat, tak boleh buang, tak boleh tinggal. Kerana ketaatan yang kita buat itu kerana apa tuan-tuan? Bukan ala nurim minallah, tapi kerana apa? Kerana banyak. Tapi saya simpulkan kerana apa? Kerana selain daripada Allah. Oleh kerana dia selain daripada Allah, pasal apa semayang bila kan, ni bukan tanlih lah. Tanlih tak tepat lain. Anak aku nak kenuri lagi 4-5 bulan, aku tak suruh muka masjid pun susah juga, bagi orang masjid kenal. Mai juga semayang. Allah pencen-pencen nak buat apa di rumah, serabut dengan anak cucu di rumah, ingat ambil kumpulan masjid. Mana buat tak? Bagi bila orang duk kata aku ni ada harta tapi tak bagi langsung, bagi bila lagi orang kata apa pula? Nampak tak? Nampak tu amalan taat tu. Infak harta amalan taat, sembahyang amalan taat, puasa amalan taat. Tapi dia tak ada ala nurin minallah. Dia tak dapat taqwa. Baik, saya sambung. Kata Talq bin Habib Al-Anazi rahimahullahu ta'ala, wa an tatruk ma'siyatallah, kamu tinggalkan kemaksiatan kepada Allah ala nurin minallah. Itu dia. Kenapa? Takhaf iqab Allah, kerana takut kepada azab Allah. Tak buat maksiat ni kerana apa? Kerana dapat panduan daripada Allah ala nurin minallah, kerana takut kepada azab dia. Tuan-tuan, sebab tu puasa melatih kita hak ni. Nasi yang ada di rumah kita itu halal, tapi tak halal. Kenapa? Tunggu maghrib. Gulai-gulai hak kita masak pukul 3 petang tu halal tak? Halal, tapi tak halal lagi untuk kita makan. Kenapa? Tunggu maghrib. Semua hak ada kat kita tu kena imsak, kena tahan Zat. Kena tahan bukan kerana Allah tak bagi, kerana Allah nak ni. Takut kepada dia. Satu, mengharapkan balasan pada dia. Yang kedua, pasal apa hang tak makan ni, orang tak tengok pun. Kerana takut azab dia. Dah sampai ke tahap tu, hak tu nama dia ala nurin minallah. Pasal apa tak makan? Kerana ni. Pasal apa hang puasa? Bukan kerana ikut orang. Bukan kerana orang puasa. Bukan kerana di pejabat pun kawan-kawan kita puasa. Tak. Tapi kerana apa? Kerana satu, ala nurin minallah. Yang kedua, kerana aku taat perintah Allah ni, mengharapkan balasan dia. Yang ketiga, kerana apa? Kerana aku tak mau langgar perintah dia. Aku takut azab dia. Bersimpul tiga benda ni, barulah nama dia Al-Muttaqun. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kata apa? Al-Muttaquna alladzina yahdharuna minallah. Orang-orang yang jaga, yang takut, yang hazar. Jaga sungguh daripada Allah. Dan uqubah dan juga balasan-balasan yang Allah Ta'ala jaga, dia jaga diri dia. Maka dia capai kepada darjat taqwa. Betul tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dari segi istilah, ulama simpulkan sebelum kita pergi lebih lanjut. Kita puasa esok ni, kita melalui bulan Ramadan, kita nak capai darjat taqwa. Taqwa kata ulama, an taj'ala ma bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajiza. Boleh capai hak ni tuan-tuan? Yang itulah yang disebut capai dah la'allakum tattaqun. Apa dia taqwa? Iaitu kita boleh jadikan hijab diri kita ni dengan benda Tuhan haram. Benda hak Tuhan haram kita hijab, hajiban. Jadi hijab, kita boleh jadikan hijab, tak buat benda haram. Dapat taqwa. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan al-Mubarak yang saya sebut di awal tadi ialah anugerah. Maka yang pertama,
Persiapan yang paling utama dan paling penting sekali ialah persiapan ruhiyah dari segi niat kita, hati kita. At-taqwa hahuna. Sebab tu nombor satu tadi saya mulakan dengan intro, tuan-tuan kena ada rasa kecintaan, rasa seronok nak dapat bulan Ramadan. Kena ada tu dulu. Seronok sungguh, tak sabar sungguh ni nak tarawih. Tahun-tahun ni pula dengar kata boleh bertarawih berjemaah dengan SOP ditetapkan. Kita dah lalu setahun tahun lepas tuan-tuan. Kita bertarawih di rumah. Hak tak biasa jadi imam pun jadi imam. Tengok main. Hak tengah-tengah jadi imam, cucu lagu duk tarik kain kita pula dah macam-macam. Bukan senang nak main tarawih di rumah. Nak keluar tak boleh. Kan? Nak marah pun payah, cucu tu mereka duduk dalam rumah. Mereka nak pergi mana? Hak tak pernah jadi imam di rumah. Tahun lepas Alhamdulillah jadi imam. Hak berhenti Fatihah pun dah. Telefon kita, ustaz saya nak berhenti bacaan Fatihah ni. Pasal apa? Dia kata ni lagi seminggu nak masuk Ramadan ni. Dia nak suruh jadi imam tarawih je. Baca ni tuan-tuan, saya kata bolehlah. Kita pun betul takat tak batas sembahyang. Kalau nak elok lagi, jumpa tu guru Quran, betul bagi kemas ni. Jumpa tu imam kita kan, jumpa tu guru Quran. Tapi Alhamdulillah, maksud dia apa tuan-tuan? Ujian tu menyebabkan kita mula nak cari jalan. Macam mana aku nak boleh juga buat amalan. Tapi dengar-dengar tahun ni boleh, jadi seronok. Jadi mau ada rasa tu dulu, rasa seronok. Berasa duk bayang-bayang dah bulan Ramadan tu, duk bayang dah. Ada orang tuan-tuan, dia tak bayang hak tu, dia duk bayang, tahun ni nampak bazar pun dia bagi juga. Tak apalah, bazar tu kita niatkan untuk golongan yang berniaga ni bantu orang nak buka usaha. Tapi bukan itu matlamat kita. Matlamat kita hak ibadah ni. Tu satu. Dari segi roh yang saya sebut tadi, iman kita, kecintaan kita, seronok kita nak mendapatkan bulan Ramadan, kerana keluar daripada bulan Ramadan Allah menjanjikan mudah-mudahan dapat takwa. Takwa ni apa dia? Kita buat amalan taat lepas daripada bulan Ramadan esok ala nurin minallah. Kerana apa? Kerana petunjuk daripada Allah, kerana panduan daripada Allah, kerana taufik daripada Allah, kerana inayah daripada Allah, bukan kerana manusia, bukan. Itu satu. Yang kedua tuan-tuan, ini saya nak sebut, perbaiki niat. Tuan-tuan, Sufyan Ats-Tsauri sebut. Sufyan Ats-Tsauri ni siapa? Al-alim, al-allamah, al-arif billah. Orang yang sangat hampir dengan Allah, terkenal yang kata Sufyan Ats-Tsauri. Ulama-ulama pada zaman tu daripada seluruh dunia teringin sangat dah jumpa Sufyan Ats-Tsauri, nak mengaji dengan Sufyan Ats-Tsauri. Kita baca cerita Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, sujud sahaja tuan-tuan, sujud sahaja, panjangnya sujud yang kata Sufyan Ats-Tsauri ni. Kalau orang tawaf tu habis, dia dah habis lagi. Qiyam dia lama, sembahyang dia lama. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Tuan-tuan tengok. Dan mudah suka dari kita. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku ni tak pernah merawat satu benda yang paling payah melainkan rawat hati aku ikhlas untuk Allah. Tu dia Sufyan Ats-Tsauri kata. Kalau luka aku boleh berubat lagi baik. Kalau sakit apa aku boleh rawat. Tapi kalau aku nak rawat hati aku ni, maksud dia apa? Nak perbetul bagi dia sentiasa ikhlas pada Allah. Yang ni benda yang paling payah, dia kata. Susah. Sembahyang di hadapan orang, lebih sempurna perlakuan, bacaan daripada sembahyang kita di belakang mata orang. Susah tak? Susah. Kita, ustaz orang panggil kita main ceramah, kita sembahyang depan orang lama kan, khusyuk, nampak mata tu duk tengok tempat sujud, nampak bagus. Alah penceramah tu takkan mayang tengok mata ke tu. Berkata penceramah mana apa panggil ni, aku tengok garu sana garu sini, jadi mayang pun jadi elok. Pasal apa? Pasal persepsi orang dekat kita tu kita ambil kira. Bukan salah, sembahyang tu bagus lah. Tapi cuba suka tengok sembahyang macam tu tak waktu orang tak tengok. Kalau sembahyang macam tu juga waktu orang tak tengok, okey. Tak apa.
Allahu Akbar. Macam tu juga dia takbir waktu dia semayang tengah malam seorang-seorang ke, semayang sunat di rumah ke, macam tu juga gaya dia, macam tu juga cara perlakuan dia, okey. Tapi kalau di tempat lain, takbir macam tak mau takbir. Hak baca sunat tak baca terus. Subhana rabbiyal azim, dia kata sunat ya, aku nak lambat ni, nak pergi kerja ni, tak baca terus lah. Maksud dia apa tuan-tuan? Inilah yang dimaksudkan oleh Sufyan Tsauri ni. Benda yang paling susah aku nak berubat, nak rawat ni ialah ni. Dia kata, paling payah ni. Payah tuan-tuan. Kerana apa? Kerana hati kita ni. Itu satu. Perbaiki niat. Ibnu Rajab Al-Hambali, yang saya sebut di awal tadi, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif sebut, ulama-ulama salaf doa untuk dapat Ramadan 6 bulan lagi sebelum masuk Ramadan. Tuan-tuan kalau tak mula lagi, mulalah ni. Tak erti hak besar, ya Allah sampaikanlah aku bulan Ramadan. Ya Allah sampaikanlah umur aku untuk bulan Ramadan. Ya Allah sejahterakanlah aku, kesihatan aku, tubuh badan aku untuk aku dapat Ramadan. Doa hak Melayu tak apa, dah tak erti. Yang kedua, itu tentang roh. Yang kedua, iaitu persiapan fikriyah dari segi ilmu. Kita nak masuk bulan Ramadan ni kena ada ilmu. Tuan-tuan nak naik kereta pun tuan-tuan kena ada ilmu. Tuan-tuan dah pergi kursus, tuan-tuan dah ambil test drive dah, tuan-tuan dah dinilai, barulah tuan-tuan boleh bawa. Tu pun kadang-kadang duk lengang mata tak? Tu ilmu dunia. Pi latih ni tak tahulah tuan-tuan. Ambil hak ujian berapa soalan? Dulu 50 soalan, dah 50 soalan lagi kah? Ujian hak tulis tu. Lah pakai komputer lagi senang kan? Tak dapat 44 kalau zaman saya dululah. Kalau dapat 44 ke atas tak dapat, ambil lain. Tu apa tuan-tuan? Ni kalau tak ada hak ni tuan-tuan, bawa kereta, orang tu dia tak tahu siapa nak keluar, siapa masuk. Tak haru lagu tu. Tuan-tuan nak keluar pada masjid, mai Pak Syekh mana pada sana dia kira kan simpan 3. Siapa nak masuk, siapa nak keluar. Ada ujian, ada periksa, ada hak ni. Tu hak dunia kan. Kawan hak mai pada sini, hak simpan 3T. Hak nak keluar dulu ke, hak masuk dulu. Kan? Tadi tarik lesen balik ya. Hak daripada jalan lurus masuk dulu simpang. Betul? Kawan hak simpang jangan keluar. Kalau tak ada traffic light lah, kalau ada traffic light ikut hak tu lah. Pasal apa dia buat traffic light? Pasal orang tak mau ikut dah tu. Sungguh tuan, saya duduk dah di Peranserai dulu tak ada traffic light kat Peranserai tempat saya duduk tu, jalan nak pergi ke Sungai Fangan tu tuan-tuan. Tak ada. Bila tak ada tuan-tuan, boleh kata selang 2 hari ke depan tu. Boleh kata lagi motor terbalik sekejap lagi. Dia berkata hari ni tidur dah, dia berkata hari ni 2 biji motor tidur dah tu, dia berkata. Sekejap lagi bas dengan kereta, sekejap lagi lori. Macam-macam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal manusia dia, satu mungkin dia tak ada ilmu, ataupun dia ada tapi dia buat tak tahu. Yang patutnya kawan ni keluar dulu, dia betul dah, aku betul lah, berdasarkan ilmu aku betul. Dia ni tak kira apa dah. Dia lesen terbang punya, Superman. Habis. Kalau dunia tuan-tuan berlagak kemalangan macam tu, agak-agak tuan-tuan dengan hak akhirat, dengan ilmu agama ni tuan-tuan, dengan masuk dalam bab ibadah ni tak ada bekai apa, tak ketahuan kita. Saya buat contoh satu lah. Satu kes Tok Bilal hari tu dia mamun sikit. Dia pergi masjid. Jam pun dia pun tak tukar bateri. Ni satu cerita sungguh. Jam tu mati kemarin waktu duha, waktu sebelum duha, sebelum syuruk terbit matahari tu pukul 7.30. Masa tu bateri tu habis pukul 7.30. Dia ni main pada rumah pukul 7. Dia main elok lah, main pukul 7 apa semua. Dia kata aku sampai 7.10 sekejap lagi aku ke dana buka tikak ke pintu ke betul. Masuk masjid, tengok 7.30. Tak ketahuan dah. Dia kata, lambat dah. Aku lambat ke mak mana ni? Jam pun tak pakai. 7.30. Waktu tu buka usaha maghrib 7.30. Jam tu mampu 7.30 pagi kemarin. Tak tukar bateri, orang tua ni pun tak ketahuan.
buka mic pun semua azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak duk masak di rumah tu, goreng ayam ada lagi, duk apa. Tapi kan kita kan memang selalu duduk datang makanan siap dah. 7 suku 70 ada dah. Dia kata bang. Bang makan. Nampak tak? Makan. Makannya makan. Jadi isu. Pukul 7.30, AJK dah duduk 3 ramai. Hai, azan apa tadi? 7.30. 7.30 baru 7.20. Jam. Dia kata, tak apalah. Okey, 7.30 bang sekali lagi. Ni hak di rumah ni, tengah duduk suruh makan baik punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata sejak bila maghrib bang 2 kali? Yang ku tahu subuh ya. Tahu. Sajalah contoh tuan-tuan. Nak habaq kata, tengok nah. Bila kita buat ibadah, ilmu tak ada, tu. Buka puasa kerana apa? Tuan mengaji semua ni. Ni semua muka jurnal ni, semua ngaji kitab. Saya tengok tadi Muniyatul Musalli, Matla'ul Badrain, Faridatul Faraid, kitab akidah hebat-hebat ngaji macam ni. InsyaAllah tabarakallah. Kita buka puasa ni, apa dia yang bolehkan kita buka puasa? Ghurubus Syams. Kita tanya-tanya balik pula tadi kan. Sungguh tuan, dia di sekolah saya tanya semua pick up budak-budak tu tanya jawab. Boleh berkata Syekh ni macam ceramah kami tak mau biar. Pun duduk belakang. Kita buka puasa kerana terbenamnya matahari, dalam bahasa mudah maghrib. Maghrib maksud apa? Maghrib ni maksud dia terbenam dah matahari tu. Habis dah. Yang kata matahari tu daripada ufuk barat sana tenggelam habis. Tu buka puasa. Tapi tadi buka puasa kerana apa? Tak usah duk marah kat tu Bilal tu terazan awal. Kita yang tak ada ilmu. Ni buat mesyuarat jawatan kuasa. Kami tak puas hati. Hang lah Tok Bilal tanggung 4 dosa kami. Kami tak mau ganti balik. Siapa nak kata tu? Dalam agama tak ada tuan-tuan. Depa rujuk banyak tempat, ustaz ni macam mana ni hak dah buka puasa ni? Ganti lain lah. Ada tak fatwa ke pandangan kata Tok Bilal seorang yang ganti? Tok Bilal ganti pada dia tak buka, dia azannya. Buat tak? Itu contoh-contoh. Banyak lagi contoh lain. Tapi kita nak beritahu kata, yang kata bulan Ramadan ni, kalau masuk, tak kira Ramadan lah, apa pun ibadat, tak ada ilmu, tak ada bekal ni tuan-tuan tu. Buka puasa kerana dengar azan. Lagu benar. Azan tu panduan. Sungguh ke 7.30? Jam kita betul ke? Ataupun kita yakin sungguh akan masuk maghrib? Itu panduan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dari segi ilmu, tuan-tuan, tentang sah batal puasa, tentang tentang benda-benda yang makruh dalam bulan Ramadan, bulan puasa, benda-benda yang mubtilat, yang membatalkan puasa, kita kena reti, kita kena tahu. Dalam masa yang terbatas ni tak sempat kita nak ulas semua, tapi kita boleh buka cadangan. Tentu ada masa lagi, buku banyak dalam pasaran hari ni. Tuan boleh cari hak bahasa Melayu pun yang ditulis, yang diterjemah dan sebagainya, yang ringkas-ringkas persoalan-persoalan mudah tentang Ramadan, tentang puasa. Boleh. Hak ringkas-ringkas bagi kita reti. Supaya kita tahu kalau aku buat macam ni batal. Kalau aku buat macam ni makruh. Kalau macam ni harus. Bagi kita reti. Okey? Kemudian, kalau aku buat sesuatu benda ini, tak batal puasa, tapi menghilangkan pahala. Itu dah bab lain pula. Apa dia tuan-tuan? Puasa orang-orang awam, iaitu puasa tahan lapar dan dahaga sahaja. Mulut ni duk cakap pasal orang, mulut mengata orang, fitnah orang. Tu. Dari segi syariat, tak batal. Puasa dia tak batal. Tapi apa je? Boleh membatalkan pahala puasa. Kenapa? Kerana dia yang menghilangkan pahala puasa dia dengan mengumpat dengan satu lagi. Itu pun kena mengaji. Jadi dua benda. Pertama berkaitan ahkam syariah, benda-benda yang berkaitan dengan fiqh Ramadan. Yang kedua berkaitan tentang tasawuf, benda-benda yang menyebabkan sia-sia pahala puasa kita. Kita puasa tapi tak tinggal hal ni.
sia-sia pahala puasa. Itu yang kedua. Okey, yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang saya sebut di awal tadi. Para ulama salafus salih, di antara benda yang sangat dititik beratkan oleh mereka ialah jasadiyah, kesihatan tubuh badan. Sebab puasa tu sendiri, tuan-tuan, adalah proses ibadah yang kita lalui untuk kita sihatkan tubuh badan. Kajian sains moden hari ini menunjukkan, membuktikan, maka orang yang berpuasa, yang kosongkan perut daripada makan dan minum, tengok kosongkan perut daripada makan dan minum, boleh menurunkan paras gula dalam darah, menurunkan paras kolesterol, menghilangkan toksik dalam darah. Itu sains moden hari ini. Walaupun Nabi SAW 1400 tahun lebih dulu tak pernah sebut kat sahabat, puasalah kamu nanti kolesterol turun, puasalah kamu tak kena ngecim manis. Pasal apa, tuan-tuan? Yang ni dari segi jasadi. Dari segi jasadiah kena ada preparation, kena elok. Supaya apa? Sebab itulah ulama-ulama dahulu, tuan-tuan, sebelum masuk bulan Ramadan, dia pun puasa dah. Kita hari pertama Ramadan tu baru nak puasa. Tu dia punya laih, orang kita kata orang laih. Laih itulah, ya Allah, hari pertama puasa tu. Sampai kawan kata apa? Hari pertama ni bazar Ramadan, hampa jual pilah apa pun semua habis. Sebab tuan, pasal kebanyakan orang puasa start hari tu. Puasa hari pertama memang lapar dia luar biasa. Kerana perut tak pernah dikosongkan. Sains barat yang bukan Islam, orang-orang barat yang buat kajian sains, mereka pun buat kajian dan mereka iktiraf, perut manusia ni, kalau dia ada spend time, ada masa tertentu yang dia peruntukkan untuk dikosongkan, kebarangkalian untuk dia kekal sihat tinggi berbanding dengan orang yang isi setiap masa dan setiap hari. Itu sains hari ni. Tapi kita isi, mai hari 1 Ramadan baru kita nak kosongkan, dia terkejut, dia jadi tak larat, dia jadi lapar, tak tahu halak, padahal bangkit esok dah apa semua. Pasal apa? Pasal perut dia tak pernah. Tapi bila dia akan okey balik, tuan-tuan? Bila dah mai hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, tuan-tuan tengok, hari ke-20, kalau pergi bazar Ramadan pun dia tak tamak sangat, dia relax. Dia tengok, mutabak ni tak apa sedap, bawang banyak. Nampak kan? Hari mula dia main, hak banyak tu dia sapu semua. Sampai orang buat kata apa? Tinggal selipar goreng tak jual. Kalau jual selipar goreng dengan selipar tu boleh dimakan. Tu dah abang kita punya lapak tu. Kan? Hari ke-20 nampak maintain dah semua. Sebab tu orang bazar pun pandai. Hari 25 tak mau jual. Betul tak? Si daging pun tak mau jual dah. Depa tak jual pun tak habis tak. Depa nak tukar pula, nak jual kuih raya pula. Nampak tamak manusia tu sudah pi kepada lain pula. Dia sudah pi kepada apa? Persiapan untuk Aidilfitri. Nak buat apa atas meja. Tapi hak perutnya ni tak apa dah. Dia boleh tahan lah. Kita tahu benda tu, tapi pasal apa kita tak apply sebelum tu? Pasal apa bila masuk Rejab kita tak pernah ambil peluang untuk puasa sunat pada hari-hari tertentu? Kita tahu kata puasa hari putih 13, 14, 15 ni fadilat dia besar, tapi kita tak pernah try pun sekali. Kita tahu puasa pada awal bulan itu ada kelebihan dia, pada satu Rejab ke, pada satu apakah, tapi kita tak pernah ambil. Kita tahu kelebihan puasa Ashura, puasa Tasu'a, kita tahu. Kita tahu puasa hari Arafah, kita tahu. Tapi kita jadi gitu, tak boleh, dia tak boleh. Maka oleh kerana itu, fizikal kita tidak sama dengan orang yang sudah bersedia dari segi jasad dia. Roh dia sudah tentu, ilmu dia sudah tentu, roh jasad dia pun tip-top. Dia masuk bulan Ramadan, dia kuat. Okey, dari segi jasad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang terakhir yang saya sebut tadi, tuan-tuan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang cukup pemurah, sepemurah-murah manusia yang kata Nabi SAW pada bulan Ramadan. Sebab tu di awal saya sebut tadi, tuan-tuan,
persiapan dari segi harta. Tahun ni kita buat perubahan. Saya ajak dari saya dan kita semua. Tahun ni kita buat perubahan. Selama ni kita dah okey dah dari segi roh, kerana kita dah mengaji, dari segi ilmu kita pun mengaji kitab. Kemudian dari segi jasad, alhamdulillah tak ada penyakit. Alhamdulillah ustaz saya tak ada penyakit, darah tinggi, tak ada apa semua okey. Sihat tubuh badan elok. Mudah-mudahan kekal kesihatan tu. Tambah lagi satu, buat persiapan harta. Tuan-tuan, rugi sungguh. Sebab tu ulama-ulama kata orang masuk bulan Ramadan, kalau dia tak ada langsung keinginan untuk dia menginfakkan harta yang ada dekat dia ni, sehingga ada sebahagian hukama kata apa, jangan diharap pada bulan yang lain untuk dia buat. Kerana bulan Ramadan itu pun dia tak boleh buat. Bulan Ramadan yang waktu siang tu dia ada duit pun dia tak boleh makan, dia tak boleh beli makanan yang dia makan. Pada bulan Ramadan tu dia tak boleh berlebih-lebihan dalam apa pun. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan dia tak boleh buat, bulan lain lagi tak boleh buat. Pasal ini yang kata Ramadan. Jadi buatlah persiapan untuk kita bersiap dari segi harta yang kita boleh bagi dekat fakir miskin. Tentu kita tak mau jadi seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, kam min sa'imin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai di kalangan manusia daripada orang-orang yang berpuasa, berapa ramai di kalangan sa'im, orang-orang yang berpuasa yang tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Kerana pertama, saya sebut di awal tadi, dia tak ada empat-empat persiapan. Hati pun tak seronok, masuk bulan Ramadan, masuk pun masuk je lah. Nak buat macam mana, dah main bulan puasa lah. Orang semua puasa, aku puasa. Yang penting esok boleh raya. Siapa tak puasa, tak boleh raya. Nampak tak? Kita punya sifir macam tu kan? Siapa tak puasa, tak boleh raya. Itu ikan lagu tu. Kena mengaji lagi ya. Puasa bulan Ramadan ialah apa tuan-tuan? Ialah untuk kita menyucikan hati kita, menyucikan amal kita. Itu puasa bulan Ramadan. Dia anugerah Tuhan bagi. Bila berakhir je bulan Ramadan, barulah Allah Ta'ala anugerahkan apa? Kaya. Dia panggil Aidul Fitri. Dah sebulan bersih, dibersihkannya roh dia, jasad dia dan sebagainya. Jasad dia pun dah sihat, roh dia pun dah mantap, iman dia pun dah kental, amal ibadah dia pun banyak, harta dia pun tak mengikat dah di hati dia. Dia tak sayang duit dah untuk dia menginfakkan harta. Tilawah Quran dia pun khatam pada tahun tu, dengan ibadat sunat, ibadat wajib pun semua komplit elok. Maka pada hari sudah jatuh pada malam 1 Syawal, maka dia dipanggil satu orang yang sudah kembali kepada fitrah. Dah kembali kepada fitrah. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi, jangan heran, ada para sahabat yang pada hari raya menangis. Betul, Nabi sebut dalam hadis pada hari raya kena bergembira. Dan itu hari syiar yang untuk kita gembira. Tapi jangan baik-baik. Ada kita baca cerita para sahabat salafus soleh antara gembira dan sedih. Bila ditanya, dia kata apa? Dia kata hari ni manusia ada 2 golongan saja. Ni pagi raya ni. Pada hari raya 1 Syawal ni manusia 2 saja. Kalau tak hak ni, hak ni. Siapa dia? Satu manusia yang diampun dan dirahmati Allah, satu manusia yang dimurkai Allah dan dosa dia tak terampun. Manusia pada hari raya 2 saja. Satu diampun dan dirahmati Allah, satu Tuhan tak ampun, Tuhan tak berkenan, dosa tu kekal punya tu, bahkan Allah Ta'ala murka dekat dia. Aku duduk tengah-tengah, aku tak tahu lagu mana aku ni. Saya aku kan Tuhan. Maka sebab tu tuan-tuan, tak heran kita baca tadi, di awal tadi, ulama-ulama salaf, mereka akan doa 6 bulan. Ya Allah, ya Tuhanku, terimakanlah amal ibadahku sepanjang bulan Ramadan. Kita baca tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, terimalah.
wa tasallamhu minni mutaqabbala. 6 bulan doa. Kerana duk jadi takut. Tapi jangan kata tak boleh gembira. Gembiralah. Pasal apa? Pasal hari itu kita dah berjaya dah. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan yang akan main, insya-Allah kita doa banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bulan puasa bulan Ramadan yang akan kita sambut nanti, kita tempuhi, kita hadapi nanti ialah bulan Ramadan yang terbaik daripada sebelum-sebelum ni. Itu azam yang kena tanam. Dia terbaik daripada sebelum ni. Tahun depan umur panjang lagi, dia terbaik daripada sebelum. Macam tu. Maka sebab tu mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik, hidayah dan inayah kepada kita. Saya nak simpulkan akhir sekali tuan-tuan, insya-Allah, simpulan yang terakhir sekali insya-Allah, cara kita nak menyambut bulan Ramadan ini. Yang pertama, saya ulang balik, perbaiki niat, perbaiki iman kita untuk kita masuk bulan Ramadan. Yang kedua, dari segi ilmu kena cari. Yang ketiga, jaga kesihatan badan elok. Dan jaga kesihatan itu kerana nak menyambut tetamu agung ni, pahala besar. Kita mula kurangkan makan sikit. Walaupun kita tak puasa, kita kurang. Dan bolehlah mula-mula, tuan-tuan, diet ni sebenarnya Islam ajak. Bukan barat ajak diet. Kan? Dah biasa makan 2 pinggan tengah hari, beri sepinggan sudah. Itu boleh. Kari-kari, hak lemak-lemak kurang dah. Supaya badan tak terkejut dari segi jasad. Yang keempat saya sebut tadi, tuan-tuan balik fikir-fikir, tahun ni banyak mana aku nak boleh bagi kongsi harta dengan orang-orang yang susah dan sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima ni yang terakhir tuan-tuan, daripada malam ni, kalau yang masih belum mula, sudah mula menjalinkan hubungan akrab dengan Al-Quran malam ni. Itu pun dia lambat. Kalau tak mula lagi, untuk kita biasakan baca Quran, masuk bulan Ramadan, dia terkejut. Jangan tunggu Ramadan baru nak baca. Dan azam, aku nak khatam sekali sebelum masuk Ramadan. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan, aku khatam 2 kali. Tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala khatam dalam bulan Ramadan di luar waktu solat 60 kali. Kata Rabi' bin Sulaiman, murid dia, Imam Syafi'i khatam 60 kali bulan Ramadan. Imam Qatadah yang terkenal dalam bidang tafsir, kalau di bulan yang lain 7 hari sekali khatam. Tapi bulan Ramadan 3 hari sekali khatam Imam Qatadah. Bila masuk 10 malam yang terakhir, tiap hari khatam sekali. Sahabat-sahabat Nabi lebih lagi. Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu, lebih lagi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, lebih dahsyat dalam khatam Quran. Okey. Jadi mula dah tuan. Paling kurang tanamkan keazaman, pada tahun ini aku nak khatam Quran sekali. Kalau tak pernah mula, tahun ni khatam sekali. Kalau dah terlepas khatam dah sekali, tahun ni ganda 2. Tuan-tuan buat, insya-Allah boleh. Dan sebenarnya orang-orang yang ahli dalam bidang Quran pun dah kongsi dah dengan kita. Kita selama ni sebenarnya semua benda duduk dari sini ni, mentaliti kita ni tuan-tuan. Sebenarnya mentaliti kita. Satu juzuk Al-Quran ada lebih kurang 20 muka surat dalam Resah Osmani cetakan hari ini, 20 muka surat. Ahli Quran, hafiz Quran, budak-budak kita yang hafal Quran, dia pun mampu membaca satu juzuk Al-Quran tidak lebih daripada 40 minit. Kadang-kadang mungkin setengah jam hingga 40 minit bacaan hadar, bacaan yang laju. Ada yang mampu membaca satu juzuk dalam 1 jam. Jadi kita ambil pukul rata lah tuan-tuan, kita ambil pukul rata. Satu muka surat 15 baris. Itu bagi yang mahir membaca Quran, mungkin 2 hingga 3 minit dia boleh habis satu muka surat. Itu untuk orang hafal. Kita ambil untuk orang awam, katalah satu muka surat 5 minit. Kalau 20 muka surat berapa? 100 minit. 100 minit berapa? Kan sejam lebih kan? Sejam 40 minit. 1 jam 40 minit jangan buat serentak macam tu. Bahagi 5 setiap lepas waktu sembahyang. Lepas subuh, lepas zuhur, kan. Jangan buat alasan saya kerja. No. Orang yang nak buat amal ibadah tak ada alasan.
Kalau dia tak boleh buat sebelum zuhur, selepas zuhur dia boleh buat sebelum zuhur. Dia tak boleh buat, dia ada waktu lain untuk dia qada yang sepatutnya dia buat waktu zuhur. Ada kaedah dia, ada cara dia. Fikir sendiri nak buat macam mana. Bahagikan 1 jam yang 40 minit tadi tu kepada 5 bahagian. Untuk khatam di luar solat. Kalau khatam dalam sembahyang bagi yang hafal Quran tu lebih lagi. Cuba buat dengan mula. Kalau kita rasa kita kurang mahir, mungkin satu muka surat kita ambil masa hingga 10-15 minit, okey, kita kira sendiri. Azam. Tahun ni 15 juzuk. Azam. Tahun depan, juzuk 16 sampai 30. Kita tahu diri kita. Aku baca pun mangkak sikit-sikit. Mangkak. Bepi. Azam. Jangan diperdaya syaitan. Apa maksud diperdaya syaitan? Baca tak tahu mana. Khatam apa? Dia duduk cucuk kita. Duduk pelemah kita. Kita kata kat dia, tak apa. Aku khatam 3 tahun sekali. Daripada tak pernah khatam langsung. Tahun ni 10 juzuk. Tahun depan 10 juzuk. 2023 10 juzuk. Jaga. 2023 aku nanti baca doa khatam dengan masuk nama hang sekali. Kan? Syaitan dia nak goda kita. Azam kata. Nah, jadi hubungan kita dengan Quran kena mula dah hari ni tuan-tuan. Kalau tidak tuan-tuan, Allahu Akbar, kita esok ni di akhirat macam mana kita dengan orang-orang yang kuat amal ibadah ni. Kalau kita sekalipun tak pernah khatam dalam bulan Ramadan sepanjang hidup kita. Sekurang-kurangnya kita ada bekal untuk kita bawa. Aku tidak sehebat Asy-Syafi'i, tidak sehebat Qatadah, tidak sehebat para sahabat Nabi, tidak sehebat Imam Malik yang meninggalkan majlis hadis untuk baca Quran dalam bulan Ramadan. Tapi aku pernahlah 3 tahun sekali khatam. 3 tahun sekali khatam. Untuk Ramadan saja. Nah, azam, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada kita. Saya kira tuan-tuan cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Yang baik itu daripada Allah. Yang salah silap kasar bahasa, saya minta ampun daripada Allah, saya minta maaf daripada tuan-tuan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.